Saya berasal dari Kelantan. Sekarang ni saya berumur 40 tahun, lahir 19 tahun 70. Okey, birthday saya unik sikit, sehari sebelum Merdeka, 30 Ogos 1970. Saya dibesarkan dalam keluarga meniaga. Ayah saya meniaga, tok saya meniaga. Okey, alhamdulillah, okey, perniagaan yang berjaya lah. Okey, saya mempunyai 6 adik-beradik, 2 perempuan, 4 lelaki. Saya seorang saya yang sulung. Okey, pendidikan saya belajar di Universiti Utara Malaysia, graduate 93 dalam bidang perkawanan. Sebelum tu saya belajar di MRSM Kuantan sehingga tingkatan 5. Lepas tu matrikulasi Kulim dan Universiti Utara. Okey, pengalaman bekerja saya selepas saya graduate. Sebenarnya selepas graduate saya terus nak jadi usahawan. Sebab memang saya set tak mau kerja makan gaji. Okey, tapi ada beberapa halangan, terpaksa saya bekerja sekejap. Dan saya pernah bekerja di Prudential Insurance. Saya pernah bekerja di Bank Rakyat. Saya pernah bekerja di Bank Bumi. Selepas tu saya masuk apa nama yang saya kata tadi, shipping company sebagai financial controller. Dan selepas shipping tu saya masuk remiser di OHK. Okey, mungkin nature saya besar sebab keluarga meniaga tadi, saya susah nak bekerja dengan orang. Mungkin dari segi agresif, saya ni seorang agresif yang tak boleh duduk saja, tak boleh duduk masa, orang kata buang masa. Dan bila ayah saya meniaga, so kawan-kawan dia pun ramai yang Chinese. Okay, bila Chinese, so ada yang daripada kita kenal tu daripada generasi ke generasi. So ada yang daripada tok saya lagi kawan dengan tok dia, anak dia kawan dengan ayah saya, anak dia kawan dengan saya, sampai dah peringkat macam tu. Dan apa yang ayah saya pesan, kelebihan daripada keluarga ni adalah sebenarnya kita jaga nama. So kalau kita jaga nama, kita punya repo bagus, anak cucu kita boleh tumpang kita. Itu konsep yang dia asuhkan. Basic lah, maknanya nama, jaga nama. So bila tok saya dulu mungkin jaga nama, bapak saya jaga nama, kata tak ada hutang orang tak bayar ke apa semua, jadi kita pun dapat benefit dan orang pun suka berkawan kita. Selalu masalah dalam bisnes ni sebenarnya orang fikir apa nak buat. Okey, sebab kadang-kadang dia nak kata dia engineering, dia nak buat macam mana? Engineering, dia nak buat kapal, dia nak buat apa? Kadang tak sesuai, kan? Betul tak? Okey, so kadang-kadang satu dilema, memang sentiasa dilema orang untuk apa dia nak ceburi bidang bisnes apa. Ini dilema yang paling ketara sekali, sampai orang kata setengah orang fikir tu bertahun dia tak selesai lagi. Nak buat ini, dia kata macam ni pula nak buat ini. Jadi saya tanya bila saya tanya kawan-kawan Chinese saya ni, dia kata, senang je, kau tengok apa yang Chinese buat. Okey, kata buat Chinese, aku tengok kadang-kadang kedai dia tak laku pun apa semua. There must be something gold there. Dia tak buat benda yang sia-sia, dia cakap. Dia ni jenis pattern yang ada benda yang mungkin kita tak tahu. Okey, something. Tapi bila kita tak duduk dalam tu, memang kita tak akan tahu, sebab dia simpan rahsia tu. Jadi nanti nak tulis lah. Bila saya saya fikir daripada situlah sebenarnya. Tu zaman masa saya budak-budak dulu, sekolah menengah dulu apa semua kan, duk kawan apa semua, fikir tu. So bila saya dah jadi remiser tahun 2000, market tak move. Okey, remiser ni dia ada satu traditional, tak semualah suka main dam. Kalau masa market dia tak boleh nak pergi mana. Betul tak? Dia tak boleh pergi mana sebab dia tak boleh tinggal PC dia. So dia nak tengok internet setiap masa pun tak boleh juga. So kadang-kadang dia adalah main dam ke apa semua. So saya tak boleh, saya tak erti nak main benda tu. Saya kata saya tak produktif ni, saya duduk saja tengok pun tak. So fikir kata nak buat apa. So bila nak buat apa ni, saya marah rumah apa semua. Dia kata apa ni, tak ramai orang buat stationery. Saya cakap, kenapa buat sini? Jadi saya ambil idea tu, saya tanya kawan-kawan pula, kawan-kawan UM apa semua tu. Oh, jangan buat, dia kata, mana untung ini.
Sebab kita pula background account, audit dulu apa semua. Timbullah yang saya sebut tadi, bisnes yang jarang dibuat tu mesti ada benda. Bila saya set macam tu, saya mula Ricky lah. Sambil saya buat tu saya Ricky. Jadi bila you nak menyiasat dapat informasi ni, you kena jadi macam special branch. Kena nyiasat lah. Kena menyamar, kena berbagai-bagai cara untuk mendapatkan maklumat. Maklumat macam mana. Kalau katakanlah kita nak buka akaun macam mana, dengan akaun macam mana pula membolehkan kita ni dilulus menjadi akaun dia. So kita kena tahu benda-benda tu. So dah lah dunia kita tak pernah tahu pasal stationery. Saya tak pernah tahu pasal stationery. Jadi situlah saya selidik. Sampai ke driver pun saya boleh belanja makan untuk semua maklumat. Supplier semua lah. Semua maklumat. Jadi daripada situ saya belajar. Tapi mula-mula masa saya start nak buat stationery, memang betul dia orang cakap tak ada profit. Betul. Saya tanya kawan saya, kau beli kertas ni apa? RM10. Saya tanya kedai RM11. Rugi. Bukan profit tak, rugi. Betul, memang betul dia orang cakap tu. Cuma saya pergi deeper, barulah saya dapat yang benda ni sebenarnya dia volume. Bila kita cakap retail ni volume, dia ada taktikal, dia ada saving. Kita tak boleh nak macam company yang profit margin besar. Kita tak boleh, kita kena belanja berhemah. Kita tak boleh nak kata semua cost cautious lah, sebab kita punya margin macam tu. Cuma kelebihan kita mungkin stok kita tak busuk. Okey, so kita boleh jual pun orang kata boleh plan. Kalau katakan stok kita tu terlebih, planning kita lagi, kita boleh buat promosi, kita boleh pusing, kita boleh dalam ni saya lebih depend sama pada parents saya lah. Ayah saya ni sebab dia ada banyak prinsip dan dia pun berjaya. Saya tak ada spesifik mentor sebab saya tak pernah buat stationery. So, bila saya nak mencari stationery ni, memang orang tak bagi access. Memang sebab itu memang hak dia. Biar perniagaan ni, aset dia adalah salah satu adalah maklumat dia lah kan. Special dia lah, macam KFC ke, sampai bila pun you takkan tahu macam mana ramuan dia kan, taste dia kenapa rasa macam tu. So cuma saya duduk atas dasar tadilah, prinsip-prinsip dalam perniagaan ni. Dia duduk atas asas. Apa asas-asas dia? Asas-asas dia, satu, bila kita buat bisnes, bila kita planning bila ada planning ya, maknanya you cuba follow plan you. Okey, bila you tak boleh capai apa yang you plan kan, modifykan dia dan buat dia selalu. Dia bukan setahun sekali, mungkin hari-hari you plan. Contohnya saya ada to-do list. Saya start dulu, saya sampai hari ni pun saya ada to-do list. Saya ada apa saya nak buat hari ni. Okey, so saya memang follow benda tu. Jadi bila contoh hari ni saya kata, okey, saya akan pergi ke customer ni untuk buat marketing pada masa tu. Okey, saya akan jumpa 5 customer hari ni. Okey, saya target seminggu saya dapat jualan macam ni. Okey, macam mana saya nak dapat jualan tu? Okey, daripada mana saya dapat jualan tu, saya detailkan dia. So planning. So bila planning apa semua, you cuba follow. So daripada situlah di samping kita punya asas-asas bisnes yang kita dapat daripada orang tua apa semua. Macam contohnya lah, dia panggil dalam bisnes ni, saya selalu titik beratkan dia adalah 90-10 daripada rezeki. Okey, bila 90-10 rezeki ni, kita kena ada dia panggil tata susila kita. Macam mana kita nak jadi, macam mana kita nak kata minta harap kita, doa kita supaya murah rezeki kita. Okey, kita doa satu, apa yang kita buat. Okey, aktiviti kita tu adakah leader. Jadi menjana benda tu. Jadi kita, okey, contoh respect orang. Kita respect orang, kita appreciate setiap benda. Okey, saya belajar yang mula-mula dulu daripada Chinese ni, masa saya buat session ni, dia punya simple macam ni, dia punya appreciation dia panggil. Okey, kalau saya ada pen di kedai saya, satu batang pen, atau di kedai sini jual stationery lah, dan you nak beli pen, dan mana pen tu saya punya, kedai saya punya, mana saya punya. So you nak beli, you ada duit RM1 nak beli. Okey, tapi saya kata okey, saya kalau saya kata saya tak nak jual pen tu kepada you nak cakap apa? Because pen tu saya punya, you ada duit.
tapi you tak ada pen. Tapi saya tak nak jual. So maknanya dari segi situ sebenarnya, kat situ dah timbul respect sebenarnya. Respect, sebab tu kalau kita beli, kenapa kita pun sebagai pembeli kita boleh ucap terima kasih kepada tuan kedai tu. Kenapa? Sebab dia nak jual ke kita. Kita tak nak boleh. Jadi kita kena start kereta, kena pergi cari tempat lain ke apa semua. Kita boleh cari lagi, tapi maknanya dari segi sistem transaksi tu, maknanya respect, maknanya itu konsep sebenarnya Cina. Cina konsep dia, I punya bang, kalau I tak suka kat you, I tak nak deal dengan you. So you, bila tak nak deal dengan you tak payah datang, you letak duit pun bukan, I tak nak duit, you punya duit. Ini konsep dia sebenarnya. Itu asas dia. So bila kita buat relation dengan supplier semua, kita kena create repo. Orang Melayu ni dia suka macam dia panggil, tak tahulah, mungkin zaman dulu ada dia kata customer king apa semua. Sebenarnya itu bukan, tu ilmu tak habis. Customer king tu betul, tapi kita itu pandangan dari segi satu pihak supplier, dia kena treat customer tu king. Tapi kalau kita customer, you tak boleh declare you I am customer, I am a king. Tak boleh. Itu pengiktirafan daripada supplier kepada customer, satu pihak. You pula kena iktiraf pula supplier. Okey, mungkin macam mana? Itu yang kena ada dua-dua tu. Jadi teori tu maknanya sebelah sini betul, tapi sebelah sini salah. Okey, you tak boleh kata, oh, I customer, I king. Tak boleh, you declare sendiri. Tak boleh. So ini yang kita buat. So bila kita build up relation, InsyaAllah keberkatan doa akan datang. Bila jadi usahawan ni, tinggal keluarga langsung mau fikir pasal usahawan. Tak, dia kena ada balance. Okey. Jadi sebab tu prinsip dalam bisnes ni sebenarnya, bila kita nak buat bisnes ni, kita menyelesaikan masalah orang. Okey, bila you menyelesaikan masalah, agak-agak you sibuk ke tak? Atau you penat tak? Memang penat lah. Sebab kerja you menyelesaikan masalah orang. Dan sebenarnya you pun wujud di dunia ni pun sebenarnya untuk menyelesaikan masalah. Mungkin Tuhan jadikan kita ni untuk sebagai something, untuk kita buat something, betul tak? Okey, so business is problem. So business is problem. So no problem. Whatever problem is business lah. Business is problem. Ya, kalau you jual makanan untuk orang yang bermasalah, dia lapar, dia nak berkehendak benda tu. Dia ada istilah ekonomi dia panggil kehendak ataupun ni kan. Tapi bahasa dia menyelesaikan masalah dia nak cari makanan. Kita menyelesaikan masalah dia. Okey, dia nak cari pen, kita menyelesaikan masalah dia, kita menyediakan pen tu. Jadi bila nak solve people problem ni, you tahulah berbagai-bagai problem akan datang. Ini problem. So tak payah nak kata takut itu. Sebab tu kalau you cautious sangat kepada problem, you tak boleh buat apa-apa. Cabaran awal ni sebenarnya kita nak duduk satu standard ataupun satu break even point lah. Asas berniaga ni kita sebenarnya kita nak tahu break even point kita. So kita kena tahu break even point. So kita tahu kos hidup kita. Break even ni bukan hanya perniagaan lah, diri kita sekali lah. So mula-mula saya bila buat perniagaan ni, okey, saya ni kalau dulu orang kata pendapatan yang selesa. Bila saya turun bisnes yang pendapatan kosong, you bayangkan, bukan sebab orang paksa, sebab saya sendiri yang tu. Jadi satu situasi yang pelik. So you kena ada dapat sokongan keluarga. Macam mana you dulu gaji 15,000 tiba-tiba kosong. Cucuk-cucuk tu bulan tak ada. Kecuali sebab tu dalam perniagaan ni ada juga orang yang sebab dia tak ada kerja, dia buat bisnes. Ada juga yang tu. Jadi saya ni jenis dah ada pendapatan selesa, dan saya sebab saya minat bisnes, saya buat bisnes. Okey, apa yang cabaran yang mula-mula tu sebenarnya yang saya sebut tadi lah, nak memilih apa bisnes nak buat tu lah. Pertama, apa nak buat? Okey, pertama apa nak buat tu memang satu benda yang rumit, dan ditanya orang pun tak ada orang boleh jaga jawapan. Sebab kalau dia bagi kalau dia sokong pun you tak berkenan, tak